Hai guys, mohon tengok video sehingga selesai. Assalamualaikum semua. Okey, ni adalah video ringkas saja, tapi tolong tengok video ni sampai habis, tak nak ada salah faham. Okey, untuk file deliver dan untuk anda dapat. Okey, sebelum nak buat andaian, sebelum nak buat judgement, tolong tengok sampai habis dulu. Okey. Ni nak cakap pasal mask. Okey, kita tahu bukan saja di Malaysia, malah di Australia juga atau seluruh dunia. Sekarang ni kita ada masalah dengan pembekalan mask. Okey, mask. I'm talking about mask. Mask. Bukan emas. Okey, mask. Okey, so now I nak beritahu in this particular video yang I dah bezakan. Okay, kalau you all faham tentang empat jenis mask ni. Okey, tengok ni. Ada A, ada B, ada C, and ada D. Okey, I nak kalau you all tengok empat jenis mask ni, A dan B adalah the best mask untuk kita protect ourselves from this phenomena virus, which is COVID-19, coronavirus. So that A dan B adalah the best mask yang you all boleh pakai. Tapi tujuan I buat video ni adalah untuk meluahkan dan juga ingin menunjukkan rasa prihatin terhadap anda semua yang ada masalah macam I juga, which is kita tak jumpa first mask A and also B due to like everyone looking for same mask, which is A dan B lah, yang ada medical and also surgical, whatever. So dia ada protection So tapi you all kena tahu juga adalah lebih buruk jika anda keluar ataupun berdepan dengan sesiapa sahaja orang luar yang mungkin menjadi pembawa dan juga mungkin menghidapi virus corona ni, and benda tu mudah sahaja untuk anda dijangkiti atas sebab anda tidak ada protection. okay. So to me, this video I nak explain, and please don't get me wrong, I buat video ni bukan untuk mengutip ataupun membuat keuntungan. I buat video ni adalah dengan niat sebenar untuk membantu anda yang sama ada masalah macam I. So I nak anda semua ada peluang dan juga anda semua ada mengambil langkah-langkah pencegahan awal. Okay, cut it short. I nak explain pasal dua mask yang ada dekat I sekarang ni, which is jenis yang kita biasa tengok. Okay, I have this one, but this is not a surgical. Okay, this is not the medical one. This is a normal mask, which is dia ada ni je lah, filter fabric ni. So dia bukan surgical, which is yang ada biru tu. So this is first mask, and as well as the second mask yang ada, which is the sponge one. So ini adalah basically mask yang you all tengok nombor C. Okay, ada loop. Okay, dia ada loop. Yang ni pun ada loop, tapi yang ni dia pakai rubber. Okay, cut it short. I boleh explain untuk dua mask ni saja, and apa solution I dalam situasi kita yang ada kekangan mask macam ni. Kalau you tengok ini, so kita pakai macam biasa, loop dekat telinga, and then kat bahagian ni ada satu dawai yang boleh membentuk bahagian hidung. Okay, katalah I pakai ni, so you letak satu kat sini. Okay, and then satu lagi dekat sini lah. Okay, okay, so I tak nak pakai sebab I tak perlu untuk pakai sekarang. So itu yang pertama. Dan yang kedua definitely yang ni lah, which is to me it's too small. Okay, ni sangat kecil. Masih ada lebih lagi, kat sini pun lebih lagi. So, I pernah tengok, kalau kita tak ada kalau kita tak ada yang mask A dan B ni, which is yang kita tahu memang sangat-sangat mustahil untuk kita dapat di kala keadaan yang sangat tegang. Kita tak cakap darurat, tapi it's kind of, terdesak sebab tak ada, bekalan tu tak ada. Okay, kalau ada pun mesti limited. It's not thing that you boleh pakai dan buang and then boleh bazir-bazirkan. No. So now, I come out with one idea. Okay, because I ada masalah untuk dapatkan mask yang sama. So I come up with one idea, and then As you know, I adalah tailor, and also I pun habis study bahagian tailoring dekat sini lah, kat Australia, and I have my designer and also my staff available in KL and my new opening boutique. So far kita buat home boutique. So this is our first project because I need that, my staff need that. So I come out with this idea, and also I dah buat rujukan dengan a few doctors saya bukan satu, I buat rujukan a few doctors and also the medical people, and I ask them about what is your opinion about the fabric mask. Okay, which is kalau ikutkan dalam gambar yang tadi, yang nombor 4, which is D. Kalau ikut C yang ni lah, zero protection, and also D. But ada beza apa yang I cuba usahakan, dan juga ada beza untuk perkara ini mendapat perhatian yang relevan kerana to me it is better something rather than nothing. Okay, itu benda yang paling penting I nak fikirkan. I nampak kadang-kadang ada makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik yang keluar rumah tanpa memakai apa-apa protection.
Yang pertama. And I juga faham bahawa orang yang tak sakit tak perlu pakai mask. Orang yang tak sakit tidak memerlukan mask untuk kalau salah cara pemakaian mask, you all pula yang mengundang kesakitan. Okay, macam tu. Betul. Itu betul. And I faham benda tu. Cuma lagi satu juga perkara yang I perlu faham dan juga anda semua perlu faham. Kalau kita tak sakit tapi kita berjumpa dengan orang yang sakit, berkemungkinan besar kita sakit. Sebab kita terlalu terdedah dengan keadaan yang semasa, which is kita tak tahu kita contact dengan siapa, kita tak tahu orang yang datang dekat dengan kita tu pembawa ataupun pesakit. Okay, pembawa tu tak semestinya dia sakit tau. Pembawa tu can be the virus can be on their body, but it's not attack themselves because of he's healthy. Okay, dia punya antibody tu kuat. But he can transfer the virus to another person yang lebih weak ataupun yang direct masuk dalam rongga, mata, hidung dan mulut secara mudah, just because of that person membuka pintu dan ruang untuk menerima virus dan juga sakit itu. Okay, you got what I mean now? So sekarang ni I nak cakap, it is better something than nothing. Okay, kalau nothing, you kena dengar dan you kena dapatkan apa yang I cuba lahir dan juga offer lah dekat dalam video yang paling awal I buat ni. So kalau nampak tak proper tu minta maaf sebab I buat sangat-sangat urgent, malam balik kerja terus cuba berkongsi dengan anda. And also I sendiri pun tengah tunggu my mask untuk sampai daripada I punya designer and also my staff. Dia akan ship to Australia due to I am not available in Malaysia, but that item yang I akan hasilkan berada di Kuala Lumpur dan juga kita provide via post. Okay, so sekarang ni kenapa I cakap keluaran I ni adalah boleh lebih relevan daripada langsung tak ada, sebab my idea adalah bila you all pakai, okay, I will share. This is the video tutorial. Okay, have a look. Ni bahagian depan mask. Ada 2 tali untuk ikat ke belakang. Yang ni bahagian dalam. Bahagian dalam ni ada lubang. So bahagian lubang ni kita boleh masukkan filter lah. Yang ni dia punya filter. Mask ada 4 lapik fabric. Yang ni ada 3 lapik. So kalau kita pakai dua-dua, total dia ada 7 lapik fabric. Dan cara penjagaan dia senang je. Cuma kena basuh dengan Dettol. Dan untuk more protection, letakkan bahagian permukaan depan mask, hand sanitizer dan bahagian filter. Lepas tu masukkan filter ni dalam ni, dalam lubang tadi tu. Ikat bahagian atas. Dan bahagian bawah ni, ikat bahagian bawah. So, boleh nampak kat sini, dia tutup bahagian hidung dan bahagian bawah. So, untuk ikat ni ikut keselesaan sendirilah. Okay, so itu adalah video yang disediakan, and she's my designer and as well as my assistant yang berada di Malaysia, and she's the one who custom and also DIY the mask by herself, and it's very quick to do because dia dah ada kemahiran. And apa yang I boleh cakap, katalah ini adalah mask yang I buat. Ni adalah mask yang I buat, which is Cik Syuhada yang buat. And kan dalam tu kita ada filter. Okay, yang dia dah terangkan yang dalam mask tu ada filter, walaupun it's fabric and we using whatever thing that we have now, which is crepe fabric. Ni sekarang bukan waktu untuk shopping, waktu untuk beli belah, untuk ambil keuntungan, berniaga. No, this is not the time. So what I can offer is like something that I have at home and something I have in stock, which is I ada crepe fabric but not cotton. But I believe crepe is better than cotton because of cotton adalah penyerap kelembapan. Kalau kita tahu, kalau nak pakai underwear, semua orang cakap pakai cotton kan. So sebab cotton tu adalah menyerap. So fabric mask adalah tidak bagus ataupun zero protection is because of dia menyerap. And also bila I difahamkan oleh doktor yang I dah tanya, ketidaksesuaian itu adalah terjadi bila fabric mask tu dia menyerap kelembapan. Bila kita bercakap dan juga kita menutup bahagian rongga hidung dan juga mulut, dia akan beruap. Okay, beruap tu kalau kita tak alert untuk jaga keadaan yang kita sedang buat, which is you are not supposed to cover the face with the fabric mask ataupun mask yang biasa lah all the time, because of like benda tu akan mungkin terjadi infection. Okay, itu yang kita tak nak. So what I did is
Syuhada dah buat, okay, Syuhada is my designer and assistant. So Syuhada dah buat loop dekat, dah buat satu bahagian yang you all boleh tukar filter. Okay, boleh tukar filter. Tapi sebelum penggunaan mask yang I custom tadi, yang kita lahirkan tu, okay, benda ni tak mustahil untuk anda dapat. Okay, benda ni masih available and I'm pretty sure that everyone has this. Okay, so semua orang akan ada, this is alcohol antiseptic. Okay, alcohol. So it's ni lah antiseptic. I pun dah tak banyak. And this is the hand sanitizer yang kecil and this is hand sanitizer yang besar. So you all perlu ada benda ni semua. Ini adalah syarat dia, syarat yang I rasa membuatkan ia relevan untuk digunakan. Again, it's better something than nothing. Okay, again, tapi kalau you all ada option untuk ada medical mask as well as the other mask A dan B, please use that one instead of the one that I ni lah, the one that I suggest. So kena ada semua-semua ni, maknanya ni kena ada. Then only you able to use the mask that we custom. Cara dia, ambil sikit. Okay, ambil sikit. And then you all letak lah dekat bahagian mask tu. Okay, kalau yang spray lagi bagus. Okay, yang spray. Ni kalau nak guna okay, spray. And then kau janganlah terus macam tu, mati pula kerang sebab benda ni kuat bau dia. So bagilah kibas-kibas sikit. Kalau tak ada kibas tak apa, takut pula sekejap lagi ada germs lain pula yang naik kan. Okay, and then start using it. Okay, my idea is you can use that dekat bahagian luar, surface. Okay, the sanitizer pakai kat surface, or you can use that in the filter. Okay, the filter. So benda tu you boleh keluarkan. So bila kelembapan tu terjadi, kelembapan di bahagian dalam, keluarkan filter tu, tukar another filter. Tapi within not exceed 3 hours bila you guna So I suggest it's not supposed to be more than 3 hours untuk you all pakai fabric mask. And that's why you pakai mask hanya perlu bila perlu saja, bukan pakai mask saja-saja, bukan pakai mask untuk bergaya, bukan mask untuk you all merala kat depan orang tu, tak payah. So korang pakai mask, katalah korang terpaksa pergi beli barang, you all terpaksa keluar untuk ada urusan di bank, itu adalah terpaksa. Then only use the mask that I provide. I suggest yang I keluarkan lah. And then you all pakai sanitizer, pakai, jangan buka until urusan tu selesai dan balik rumah. Bukan pakai and then letak kat bawah ni macam ni. Ni dah tak betul. Okay, ni dah tak betul. So apa you all buat, pakai sampai balik rumah, jangan sentuh tangan, pakai glove kan. Jangan sentuh, kalau jangan sentuh bahagian muka. Okay, pakai. Ataupun kalau tak nak balik rumah pun dalam kereta lah kan, ni buka. Yang pertama mungkin you all boleh buka, and then yang ni keluarkan filter. Filter tu kalau you all beli filter yang I sediakan, you all boleh terus masuk dekat dalam ni, cuci dengan sabun. And then mask ni pun cuci. Untuk pakai yang kedua, mask dah kering, pakai, tukar filter yang kedua. Okay, filter yang kedua. Kalau boleh jangan pakai filter yang sama, pakai filter yang kedua, dan boleh pakai mask tersemula. Maximum is 3 hours, jangan lebih. Sebab kita kalau boleh kita tak nak mengundang penyakit lain. So tapi kita kenapa kita pakai mask? Sebab kita nak prevent and also kita nak protect ourselves from the virus ataupun apa-apalah, tak kisahlah kalau bukan corona pun benda-benda lain lah yang mengundang. So kita mengambil langkah berjaga-jaga, termasuk kalau kita sakit. Okay, jangan pentingkan diri untuk spread the penyakit tu orang yang healthy. Okay, so itu saja. I tak boleh nak tunjuk contoh because I don't have that in my hand, because benda tu kita baru sangat buat eksperimen. And I think it's relevant to use if you have the mask itself and also the ni lah, antiseptic and also the hand sanitizer ke sanitizer whatever lah yang ada, tapi yang boleh mematikan kuman. Jangan pakai by itself sahaja. Jangan pakai kain yang korang buat lap meja. Jangan. At least ada something yang spesifik untuk you all tutup bahagian yang terbuka, di bahagian muka. Dan make sure ikut pesanan I tadi, ada cara dan keadaan untuk you all guna, bukan untuk ambil remeh-temeh lah benda ni. Sebab I tak nak lahirkan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Okay, semoga kita sama-sama mendapat kebaikan dan juga mendapat rahmat dari segala usaha dan juga kesabaran kita dalam ujian yang Allah bagi ni, iaitu COVID-19. Okay, harap semuanya selesai dalam masa yang terdekat dan you all kena stay healthy. Tolong tinggal dekat rumah, jangan keluar kalau tak ada urusan yang penting, dan bersedia dengan sebarang kemungkinan. Okay, itu saja. And apa-apa pertanyaan tentang mask, boleh tanya Farah, sebab insyaAllah sekarang ni government masih membenarkan untuk kita berurusan dengan pejabat pos. So sebab tu I buka order dan juga buka peluang untuk anda dapatkan mask yang
paling worst lah untuk korang ada. Okay, paling worst. Okay, bukan pakai yang sama, yang ada benda ni and then you ulang semula tapi benda tu tak healthy. Don't do that. Alright, kalau perlu dapatkan, kalau tak perlu pastikan anda tetap jaga kebersihan dan juga kesihatan dengan semua perkara yang disarankan. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.